Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Tajuk kita pada hari ini muraqabah dan musyahadah. Muraqabah iaitu merasakan diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun musyahadah iaitu kita merasakan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kedua-dua ini merupakan maqam ihsan, maqam ihsan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Qala musannif rahimahullah wa nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain amin. Kriteria keberhasilan dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah pencapaian ke maqam ihsan yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Jadi kata pengarang kitab kita ini ukuran apakah kita telah berhasil untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal, iaitu dengan kita melihat apakah kita telah sampai kepada maqam ihsan dalam beramal. Apakah kita telah berjaya mencapai maqam ihsan, iaitu hadir dalam hati kita perasaan dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada senantiasa kita merasai diawasi oleh Allah ataupun kita seolah-olah telah melihat Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang diungkapkan dengan maqam musyahadah dan juga muraqabah. Hal inilah yang diungkapkan dengan maqam musyahadah dan juga maqam muraqabah. Muraqabah ialah merasakan bahawa Allah melihatmu. Muraqabah di mana setiap detik, setiap masa kita, bahkan sekarang ni kita sedang belajar, jadi kita merasakan Allah sedang merhati kita. Bukan saja merhati luaran kita, merhati hati kita. Jadi kita pun malu dengan Allah, menyebabkan kita menjaga keikhlasan kerana Allah memandang hati kita. Dan juga kita kalau solat sebagai contohnya, kita melakukan ibadah solat itu dengan sebaik-baiknya kerana kita menyedari bahawa Allah sedang melihat gerak laku kita. Tidaklah kita melakukan amalan dengan acuh, tidak acuh. Sebaliknya kita akan melakukannya dengan sempurna. Sedangkan musyahadah pula adalah kamu beribadah kepadanya seolah-olah kamu melihatnya. Jadi seolah-olah kita berada di hadapan Allah yang sedang bermunajat, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, Zat yang Maha Agung, yang sangat pemurah, sentiasa melimpahkan pemberian rezeki kepada kita, lalu dia menjemput kita untuk berada ke hadratnya, untuk hadir ke hadratnya, berada di hadapannya. Jika anda ingin mengetahui kekurangan anda dan dari kesempurnaan yang seharusnya dicapai, jadi kalau kita nak mengetahui apakah kita ini berada dalam situasi kurang ataupun sempurna, dari sasaran yang sepatutnya kita
sampai, maka carilah, atau ingin mengetahui keteledoran anda dari keparipurnaan yang seharusnya anda upayakan. Ini terjemahan pada qusuruka antamamik. Apakah kamu seorang yang telah sempurna ataupun berada dalam kelalaian? Maka carilah kedua makam ini di dalam hati anda. Cuba perhati, ada tak salah satu daripada makam ini, makam muraqabah atau musyahadah ini dalam hati kita? Kalau ada, bermakna kita berada dalam daerah kesempurnaan. Walaupun bukan yang paling sempurna, tapi berada dalam daerah kesempurnaan, iaitu kita mengenali Allah dan juga merasai kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita. Karena hal ini merupakan timbangan, ukuran yang tidak pernah salah. Ada muraqabah dan musyahadah, bermakna hati kita kuat, hati kita hidup. Tapi kalau tidak ada muraqabah dan musyahadah, bermakna hati kita sedang lalai, hati kita sedang sakit. Jika anda menemukan muraqabah dan musyahadah di dalam hati anda, maka anda adalah orang yang tengah berjalan, mana sedang dalam perjalanan menuju Allah dan atau telah berhasil dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berupayalah sekuat tenagamu untuk usul dan untuk sampai kepada tujuan. Tujuan dalam perjalanan kita. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan kitab yang kita sedang baca ini pun merupakan khulasah intisari daripada kitab beliau Ihya Ulumuddin yang ditakhlis, yang ringkaskan oleh Al-Alamah Asy-Syaikh Syahawa rahimahullah. Dalam kitab beliau yang lain, Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka hendaklah dirangkumkan dua. Yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya adalah kita berada di jalan untuk menuju kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebut dengan as-siratal mustaqim. Maka dalam kitab Jawahirul Quran itu dia menghimpunkan dua kelompok ayat, iaitu kelompok ayat Jawahir dan juga kelompok ayat Ad-Durar. Ayat-ayat Jawahir, ayat-ayat permata, iaitu ayat-ayat yang mengajar kita mengenal Allah. Adapun ayat-ayat Durar, ayat-ayat mutiara, iaitulah ayat-ayat yang mengajar kita bagaimana untuk berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah kita sampai berada di hadapan Allah SWT nanti, dan kita dialu-alukan oleh Allah dan dikatakan kepada kita, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tetap, yang teguh dalam keimanan dan juga dalam keyakinan kepada janji Allah, pulanglah kamu, kemarilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan juga kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kelompok hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurga-syurgaku. Sesungguhnya tanda kehidupan hati, tanda hati yang hidup, ialah menyedari akan sifat-sifat Allah, lalu merasakan bahawa Allah melihat dan mendengarnya. Inilah maqam muraqabah. Jadi maqam muraqabah iaitu kita memahami sifat-sifat Allah, dan sentiasa menghadirkan sifat-sifat Allah itu dalam hati kita, dan seterusnya kita merasakan, meyakini bahawasanya Allah sedang melihat kita dan juga mendengar
percakapan kita. Jadi sebab itu kita sentiasa dhabtun nafs, menjaga, mendisiplinkan diri kita. Tidak membiarkan diri kita ini terlepas tanpa kawalan, tanpa kontrol. Sedangkan tanda ketajaman hati, itu tadi tanda hati yang hidup, iaitu dia mencapai maqam muraqabah. Adapun tanda ketajaman hati, mana hati yang tajam, ialah bahawa cahaya basirah dapat menembus segenap cara basirah, mana pandangan mata hati. Pandangan mata hati itu telah menembus segenap alam semesta. Kemudian ia dapat merasakan seolah-olah dia menyaksikan Allah. Dia melihat apa saja kejadian di hadapan dia, maka dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dipanggil maqam asy-syuhud, dia panggil maqam asy-syuhud, iaitu penyaksian. Yang mana apa saja yang dia saksi di hadapan dia, maka dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala di sebaliknya. Di sebalik kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada usul pencapaian kepada dua maqam ini bila hati sakit. Bila hati manusia itu sakit, dia berada dalam hatinya, berada dalam situasi qalbul marid, hati yang sakit, maka tidak ada pencapaian pada dua maqam ini. Kerana penyakit-penyakit hati dapat menghalangi berbagai cahaya. Jadi tidak sampainya cahaya Allah, nur Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita boleh terjemah juga hidayah Allah Ta'ala ataupun taufik daripada Allah tidak sampai kepada hati dengan sebab penyakit-penyakit hati. Bila hati tidak tersinari cahaya, maka ia tidak akan dapat merasai. Hati yang tidak disinari cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati ini tidak sensitif. Hati ini adalah hati yang gelap. Hati ini adalah hati yang sedang sakit. Seumpama orang yang sakit lah. Orang yang sakit, tubuhnya tidak aktif. Dan matanya pun kelabu, tidak dapat melihat dengan baik. Telinganya pun sudah mulai pekak, tidak dapat mendengar dengan baik. Deria rasa pun seumpama orang demam. Dan deria rasa pun jadi pahit. Semua makanan. Jadi begitulah juga hati yang sedang sakit. Yang dia tidak dapat mengerasai kelazatan munajat kepada Allah. Tidak merasai kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah. Sebagaimana tidak ada usul kecuali dengan banyak melakukan zikir dan fikir. Mana untuk sampai, tidak akan sampai kepada Allah. Kita tidak akan sampai kepada keredaan Allah. Tidak akan sampai kepada maqam muraqabah atau musyahadah tanpa banyak berzikir dan juga tanpa banyak tafakur, muhasabah. Karena zikir dan fikir adalah dua jalan untuk mencapai muraqabah dan musyahadah. Jadi untuk mencapai maqam muraqabah dan musyahadah ini, kita kena banyak berzikir dan juga banyak bertafakur. Banyak sembahyang, banyak puasa, banyak baca Quran, banyak bertasbih, banyak beristighfar, banyak selawat, banyak bertahlil. Maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya kita dapat sampai kepada maqam yang lebih tinggi, iaitu maqam musyahadah. Janganlah anda mengira bahawa sedikit zikir sudah cukup. Tetapi diperlukan zikir yang banyak menyita waktu. Terjemahan teks Arabnya, yastaghriq al-kathir minal awqat. Mana berzikir sehingga merangkumi kebanyakan daripada waktu kita. Jadi sebab itu kita tengok generasi awal Islam,
mereka semayang 5 waktu berjamaah, kemudian semayang rawatib, kemudian semayang malam lagi, semayang duha lagi, baca Quran, mengkhatam sekurang-kurangnya sebulan sekali, bermakna satu hari satu juzuk mereka baca Quran. Kemudian beristighfar tidak kurang daripada 1 kali. Kemudian berselawat pun tak kurang daripada 1 kali. Kemudian bertahlil la ilaha illallah pun tak kurang daripada 100 kali pada setiap hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat." Lelaki-lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam firman Allah dalam surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innal muslimina wal muslimat." Sesungguhnya orang-orang lelaki-lelaki yang muslim dan perempuan-perempuan yang muslim, wal mu'minina wal mu'minat. Lelaki-lelaki yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman, wal qanitina wal qanitat. Lelaki-lelaki yang taat serta perempuan-perempuan yang taat, was-sadiqina was-sadiqat. Lelaki-lelaki yang benar serta perempuan-perempuan yang benar, was-salihina was-salihat, was-sabirina was-sabirat. Lelaki-lelaki yang sabar serta perempuan-perempuan yang sabar, wal khashi'ina wal khashi'at. Lelaki-lelaki yang khusyuk dan perempuan-perempuan yang khusyuk, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Dan lelaki-lelaki yang bersedekah dan perempuan-perempuan yang bersedekah, was-saimina was-saimat. Lelaki-lelaki yang berpuasa dan perempuan-perempuan yang berpuasa, wal hafizina furujahum wal hafizat. Lelaki-lelaki yang menjaga kemaluan mereka, begitu juga perempuan-perempuan yang menjaganya. Wa dzakirina Allah wa dzakirat. Dan lelaki-lelaki yang banyak mengingati Allah dan juga perempuan-perempuan yang banyak mengingati Allah, a'andallahu lahum. Allah menyediakan untuk mereka maghfiratan, keampunannya, wa ajran azima, dan juga pahala yang besar, iaitulah syurga. Jadi Allah menyebutkan lelaki-lelaki yang banyak mengingati Allah dan juga perempuan-perempuan yang banyak mengingati Allah Ta'ala. Firman Allah lagi, wazkurisma rabbik wattabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Wattabattal ilaihi tabtila. Beribadahlah kepada Allah dengan penuh ketekunan, yakni menekuninya secara khusus. Okay. Asal makna tabattul ini adalah orang yang mengekang nafsu syahwatnya, yang mana dia tidak berkahwin, dia sentiasa beruzlah. Itu makna tabattal. Tapi zaman bagi umat Nabi Muhammad SAW ini, dia mesti mengikut tabattul yang dilakukan oleh Nabi SAW, iaitu dengan beribadah. Tidak lagi boleh dengan mengambil langkah untuk tidak berkahwin, untuk bersuluk, tidak keluar bersama dengan orang dan sebagainya. Kerana tidak ada sunnah yang sebaik-baiknya melebihi daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kerana ketika kita bersama dengan masyarakat itu juga banyak ibadat-ibadat yang kita akan terlepas kalau kita mengambil jalan dalam hidup ini, jalan uzlah semata-mata. Kita kena keluar untuk sembahyang berjamaah, keluar untuk belajar ilmu, keluar untuk berdakwah, berkhidmat kepada kaum muslimin dan sebagainya, keluar untuk bekerja, kerana bekerja juga sebahagian daripada ibadat. Kemudian beralihlah dengan wirid-wirid harian anda, agar anda bisa sampai dengan cepat dari ratusan ke ribuan. Daripada wirid ratusan saja beralih pula kepada ribuan. Okay, sebab itu sebagian ulama permulaannya berselawat satu hari 100, kemudian berpindah kepada 300, dan hari Jumaat 1000, kemudian berpindah pada setiap hari 1000. Jadi begitulah. Mana mencari kesempatan masa untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususkanlah hari-hari anda untuk i'tikaf dan zikir yang melimpah, zikir yang banyak, dan lakukanlah tafakur tentang alam semesta ini di samping zikir, maka bertafakurlah. Bertafakur
dan merenung diri sendiri, dan merenung nikmat Allah yang Allah limpahkan pada diri kita ni. Kita banyak nikmat, dan tapi syukur kita sedikit. Jadi kita muhasabah diri, melihat kejadian-kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, memikirkan Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, dan kita melihat mana-mana ayat yang sesuai dengan jiwa kita. Okay. Maka kita tadabburkan, kita tafakur ke ayat-ayat tersebut. Dalam melakukan renungan tentang nilai hati ini, hendaknya anda mengikuti rambu-rambu sunnah dan syariat. Jadi lakukan dengan mengikut sunnah dan juga syariat. Dengan kita banyak solat-solat sunat, zikir-zikir yang maksur, itulah juga puasa sunat, bacaan Quran kita sebut tadi, bersedekah dan sebagainya. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah ahli bid'ah dan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Maka sesungguhnya insya-Allah dengan kurniaan Allah anda akan menikmati berbagai maqam iman dan yakin yang pernah dinikmati oleh para sahabat tabi'in dan para pengikut mereka. Jadi untuk balik pada tadi, kita ingin berzikir dengan berlandaskan kepada sunnah dan juga syariat ini. Di antara kitab yang elok untuk kita selalu lazimi ialah kitab Fadail Amal, kitab-kitab yang menceritakan fadilat-fadilat amalan. Dan di antara yang terbaiknya ialah Riyadhus Salihin. Dalam kitab Riyadhus Salihin ada 4 bahagian. Ada satu bahagian itu yang berkait dengan fadilat amalan. Karena dalam perjalanan yang menuju Allah, seorang hamba tidak terlepas dari maksiat atau kekurangan. Oleh kerana dalam perjalanan, sebab dia nak kaitkan dengan maqam selepas ini, iaitu maqam taubat, taubat yang terus menerus. Oleh kerana perjalanan seorang hamba menuju Allah, oleh kerana dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, seorang hamba tidak terlepas daripada maksiat dan kekurangan, baik berupa maksiat atau kekurangan kerana menyalahi perintah, atau berupa melanggar larangan yang batin. Melanggar larangan yang batin. Kita dilarang untuk riak, untuk ujub, untuk sombong dan sebagainya. Tapi kita, dalam hati kita hadir kesombongan, riak dan sebagainya, maka kita kena bertaubat kepada Allah. Ataupun larangan yang zahir, yang sedia maklum. Dan kita melakukan maksiat yang zahir dan sebagainya. Maka taubat terus menerus merupakan bekal perjalanan menuju Allah. Dan senantiasa bertaubat kepada Allah, beristighfar. Tidak pernah putus asa. Asalkan kita ada melakukan dosa saja, kita sembahyang sunat taubat, kemudian kita beristighfar kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri memohon ampunan dalam sehari lebih dari 70 kali. Setiap hari, tidak kurang daripada 70 kali Nabi beristighfar kepada Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW sendiri memohon dalam satu majlis sebagaimana disebut dalam satu hadis hasan, Nabi SAW pernah menghitung 100 kali ucapan istighfar berikut. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini ada dalam Al-Adabul Mufrad. Kitab Imam Al-Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad. Ibnu Umar menyatakan bahawa satu hari Nabi SAW berada dalam majlis di hadapan kami, lalu Nabi mengulang-ulang istighfar ini. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kami menghitungnya, Nabi mengulang-ulangnya sehingga 100 kali. Sehingga 100 kali. Oleh kerana itu, kata pengarang kitab kita ini, kami akan mengakhiri fasal ini, iaitu fasal at-tahaqquq. At-tahalli dipanggil. Kerana di awal dia menceritakan tentang benda yang kita kena buang daripada jiwa kita, daripada hati kita, yang kita kena bersihkan. Kemudian
at-tahaqquk, benda yang kita kena capai, kita kena terapkan dalam jiwa kita, kita kena hiaskan jiwa kita. Maka yang terakhir kata dia iaitu taubat dan juga taubat yang terus menerus. Ya, oleh itu kami akan mengakhiri fasal ini, fasal tentang at-tahaqquk ini ataupun at-tahalli ini, dengan pembahasan tentang taubat secara terus menerus. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan sambung lagi bacaan kita. Mudah-mudahan Allah mengurniakan masa dan juga usia yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dapat memenuhkan usia kita dengan menuntut ilmu dan juga dengan beramal, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.